أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan limpahannya dapat kita sama-sama pada malam ini melalui kuliah FB Live dengan menggunakan kitab Munyatul Musalli, idaman orang yang salat, melalui surau Al-Jannah, Rembayu, Kota Kemuning, Bandar Rembayu. InsyaAllah malam ini sambungan kita dengan menggunakan kitab Munyatul Musalli, idaman orang yang salat, iaitu pada muka surat 22, yakni pada bab amalan-amalan sunat dalam sembahyang. Baik tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam ibadah sembahyang kita ini terdapat beberapa perkara, antaranya ialah perkara yang wajib dan perkara yang sunat. Begitu juga ada perkara-perkara yang haram. Perkara yang wajib ini antaranya ialah syarat-syarat sah sembahyang dan juga rukun-rukun sembahyang. Sekiranya kalaulah kita mengabaikan, yakni kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib di dalam sembahyang, antaranya niat ataupun takbiratul ihram dalam rukun-rukunnya ataupun syarat-syarat sah sembahyang, kita sembahyang di dalam bukan waktu, misalnya kita sembahyang zuhur bukan di dalam waktunya atau sebagainya dalam perkara-perkara yang wajib dalam sembahyang, maka sembahyang kita itu tidak diterima, bahkan sembahyang kita itu tidak sah. Adapun dalam hal-hal sunat ini, apa yang kita nak belajar pada malam ini, amalan-amalan sunat dalam sembahyang, iaitu ianya terbahagi kepada dua. Pertama yakni sunat ab'ad, dan yang kedua ialah sunat hay'ah. Maka untuk kita fahami pada malam ini, pada sesi kuliah pada malam ini, amalan-amalan sunat di dalam sembahyang, pertamanya ialah berkenaan dengan sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad? Baik, kita tengok. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Sunat ab'ad dan sunat sembahyang yang ab'ad itu yakni dijabarkan
Apa makna dijabarkan? Ditampal, ditampung dengan sujud sahwi. Baik. Tuan-puan yang dirahmati Allah, sunat ab'ad ni sunat yang dituntut. Sebab itu dia kata yakni sunat ab'ad itu yang dijabarkan, yang ditampalkan dengan sujud sahwi. Ini perbezaan dengan sunat hai'ah. Adapun sunat hai'ah ianya tidak perlu ditampalkan, ataupun sunat hai'ah ianya tidak perlu dijabarkan. Dijabarkan tu, ditampal tu dengan sunat sujud sahwi. Baik. Dan sunat sembahyang yang ab'ad itu yakni yang dijabarkan, yakni ditampal dengan sunat sahwi, dengan sujud sahwi. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat 8 perkara, ataupun sembahyang sunat. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Yakni 8 perkara. Apakah yang termasuk di dalam sunat ab'ad? Yang disebut sebagai sunat ab'ad itu, apa yang termasuk di dalamnya? Pertama, yakni tasyahud awal. Apa dia tasyahud awal? Kita duduk membaca tasyahud ataupun tahiyat pada tahiyat awal, tahiyat yang pertama. Bukan tahiyat yang kedua. Tahiyat yang kedua tu ialah rukun. Itu bukan sunat ab'ad, itu rukun. Adapun tasyahud awal ataupun tahiyat yang pertama itu sunat ab'ad. Dan kedua daripada sunat ab'ad itu duduknya. Duduk apa? Duduk daripada tasyahud. Duduk daripada tahiyat. Itu termasuk juga di dalam sunat ab'ad. Ataupun mudah kita faham, sunat yang dituntut. Bila kita meninggalkan sunat ab'ad ni, maka ia ditampung, digantikan dengan sujud sahwi kerana kita meninggalkan sunat ab'ad. Itu hukum di dalam sunat ab'ad. Dan ketiga daripada sunat ab'ad yakni membaca qunut. Membaca qunut. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, tak perlu menjadi perbahasan yang panjang, tidak perlu menjadi perbahasan yang menyebabkan ketegangan dalam kalangan jemaah dalam soal sunat qunut. Misalnya ada imam dia tak sembahyang, dia tak baca qunut. Tak baca tu barangkali dengan terlupa. Maka dia terlupa qunut, kemudian dia terlupa pula sujud sahwi. Sembahyang kita sah tak? Sah juga. Sah. Bukan tidak sah, sah. Cuma di dalam soal qunut tadi termasuk dalam sunat ab'ad, sunat-sunat yang dituntut. Baik. Yang disunatkannya apabila kita meninggalkan, maka digantikan dengan, ditampalkan dengan sujud sahwi. Bagi kita Syafi'i, mazhab Syafi'i, maka disunatkan setiap sembahyang subuh kita itu ada qunut. Baik. Dan yang keempat daripada sunat ab'ad berdiri baginya bagi qunut. Ketika kita berdiri dan ketika kita membaca qunut, kedua-duanya itu termasuk di dalam sunat ab'ad, sunat yang dituntut. Dan kelima daripada sunat ab'ad itu membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelimanya, kita membaca selawat ke atas Nabi. Bila masa kita baca selawat ni, yang menjadi sunat ab'ad ini, iaitulah kemudian daripada tasyahud. Selepas daripada kita membaca tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Itu tasyahud. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat itu termasuk di dalam sunat ab'ad. Dan yang keenamnya selawat atas Nabi. Kemudian daripada qunut. Kemudian daripada selesai doa qunut kita itu juga kita membaca selawat di dalam penutup doa qunut itu juga termasuk di dalam sunat ab'ad. Dan ketujuhnya yakni selawat ke atas ahli keluarga. Kemudian daripada tasyahud akhir. Maknanya yang ini juga termasuk dalam sunnah ab'ad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu juga sampailah kepada innaka hamidun majid, itu termasuk di dalam sunnah ab'ad juga. Itu juga sunnah ab'ad, sunnah yang dituntut. Dan kelapannya selawat ke atas ahli keluarga, yakni kemudian daripada qunut. Ahli keluarga tu bukanlah keluarga adik-beradik kita, maknanya selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada tok nenek kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka sekalian daripada 8 perkara yang disebutkan tadi, manakala ia meninggalkan satu-satunya, sekiranya kalau kita tertinggal dengan terlupa daripada 8 perkara yang disebutkan tadi, maka sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Maknanya sunat ditampal, sunat digantikan. Kita kena cover dengan sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali sujud? Yakni 2 sujud pada akhir sembahyang dahulu, yakni sebelum daripada salam. Sebelum kita beri salam, maka kita selepas daripada selesai kita membaca tasyahud, membaca tahiyat, ataupun selepas daripada selesai kita membaca tasyahud, maka kita sujud dengan 2 kali sujud sebelum memberi salam. Itu dipanggil sujud sahwi. 2 sujud pada akhir sembahyangnya dahulu daripada salam, sudah membaca selawat dan doa tasyahud. Apabila selesai membaca selawat, membaca selawat dan salam dan juga doa tasyahud, maka kita pun sujud sebanyak 2 kali dalam keadaan tamak-ninah. Maknanya ada tertib dan adabnya. Tak boleh kita seperti mana yang kita cerita pada bulan yang lalu lah. Maknanya setiap pergerakan itu mesti diiringi dengan tamak-ninah, dengan tertib. Tak boleh kita buat dengan secara tergesa-gesa. Dalam tasyahud, dalam sujud sahwi itu kita baca apa? Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Baik. Itu antara bacaan. Itu adalah bacaan di dalam sujud sahwi. Baik. Sekiranya kalaulah sujud sahwi pun kita terlupa, macam mana hukumnya? Sah tak sembahyang kita? Sah tak sembahyang kita? Sembahyang kita sah.
Kalau kita terlupa sujud sahwi sekalipun, misalnya kita dah tertinggal sunat ab'ad daripada 8 perkara yang disebutkan tadi. Bila kita tertinggal daripada 8 perkara yang disebutkan tadi, tasyahud awal, duduk pada tasyahud awal, membaca qunut, berdiri pada qunut, membaca selawat ke atas Nabi pada sebelum tasyahud, selawat atas Nabi, kemudian daripada qunut, selawat atas ahli keluarga sebelum daripada tasyahud akhir, dan selawat atas keluarga sebelum daripada qunut. Maka ke-8 perkara tadi, selawat ke atas ahli keluarga Nabi selepas daripada tasyahud dan juga selepas daripada qunut, tiba-tiba dalam 8 perkara yang disebutkan sebagai sunat ab'ad itu kita tertinggal, maka disunatkan kita tempel, bukan wajib lah, tampung, bukan wajib, bukan kata wajib sujud sahwi. Nanti kita berbalah pula dengan imam, sekiranya kalaulah imam tertinggal perkara yang demikian, sunat ab'ad dia terlupa. Maknanya yang biasa kita nampak kalau dalam tahiyat mungkin kita tak tahu, sebab dalam tahiyat itu imam baca perlahan. Misalnya yang benda yang mudah nampak terangnya, imam terlupa baca tahiyat awal ataupun tasyahud awal, imam tertinggal tasyahud tahiyat awal, maka kat situ kita nampaklah. Kemudian kita sebagai makmum ni kita standby dah. Kita kata nanti bila habis sembahyang di hujung nanti sebelum beri salam mesti imam sujud sahwi misalnya. Tiba-tiba imam terlupa nak sujud sahwi juga. Sujud sahwi pun dia terlupa juga. Selesai imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bangun bagi tahu imam ataupun kita duduk sembang sama jemaah, kita kata sembahyang kita ni tidak sah dah. Sebab apa tak sah? Sebab tadi imam tak baca tasyahud awal, kemudian dia tak sujud sahwi pula, maka tak sah. Itu salah faham tuan-tuan. Sebenarnya sujud sahwi itu adalah disunatkan kita menempel, kita menampung, kita cover perkara-perkara 8 perkara yang disebut sunat ab'ad ni dengan sujud sahwi. Disunatkan sahaja dengan sujud sahwi, bukan hukumnya wajib, bukan hukum wajib. Maka seandainya sekiranya imam terlupa kesemuanya, sunat ab'ad pun dia terlupa, sujud sahwi pun dia terlupa, maka sembahyang kita sah tak? Sah. Cuma sembahyang kita tu kurang sempurna. Sembahyang sah, cuma kurang sempurna. Kurang sempurna ni dari segi apa? Misal contohnya kita pakai baju yang koyak. Apa maksud pakai baju yang koyak? Maknanya baju kita tu tak berapa cantik. Ada pun kita pakai tak baju tu? Pakai juga baju, bukan tak pakai, cuma kurang cantik. Sebab apa? Baju kita tu koyak. Sebab itulah disunatkan dengan sujud sahwi. Bila sujud sahwi, maka baju yang koyak tadi ni ditampung, digantikan, ditempel dengan kain yang lain, iaitulah sujud sahwi. Baik, selesai sunat ab'ad. Maknanya kita fahami di dalam sembahyang kita ada perkara wajib dan ada perkara yang sunat. Ada juga perkara yang makruh dan ada juga perkara yang haram. Dan ada juga perkara yang harus. Baik. Bila kita fahami perkara-perkara ini, insya-Allah barulah kita tidak keliru di dalam ibadah sembahyang kita, dan barulah ada kemanisan, ada keseronokan dalam ibadah sembahyang. Kerana apa? Kerana kita menunaikan sembahyang kita itu dengan ilmu, dengan kefahaman. Kita bukan sembahyang dengan
Kita bukan menunaikan sembahyang, ibadah sembahyang ni dengan taklid semata-mata, dengan ikut telunjuk semata-mata. Tidak, bukan dengan meniru-niru. Tidak. Baik. Sunat. Kemudian yang keduanya dalam amalan sunat, amalan-amalan sunat dalam sembahyang ni, yang tadi disebutkan tentang sunat ab'ad. Kemudian tentang sunat hai'ah. Adapun sunat hai'ahnya, apakah sunat hai'ah? Adapun sunat hai'ahnya yang tiada dijabarkan. Apa makna dijabarkan? Yakni tiada ditampung, tiada ditempelkan. Adapun sunat hai'ahnya yang tiada dijabarkan, yakni tiada ditampalkan dengan sujud sahwi. Amat banyak. Adapun sunat hai'ah ni sunat yang sekiranya kalau kita tinggal ataupun tertinggal, tak perlu digantikan, tak perlu dilakukan sujud sahwi. Tak perlu nak cover dengan sujud sahwi. Adapun sunat ab'ad tadi kena cover dengan sujud sahwi. Sunat hai'ah tak perlu. Apa dia? Banyak. Setengahnya hendaklah. Yang pertama, hendaklah diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbir tahrimnya, yakni takbiratul ihram. Berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan hujung anak jarinya dengan cuping telinganya yang di atas, dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya. Maknanya kita mengangkat takbiratul ihram itu, misalnya anak jari kita ni sama dengan atas hujung telinga. Angkat kita pun dengan menyamai dengan bahu kita. Begitu. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Misalnya kita mengangkat tangan ini adalah sunat hai'ah. Kalau ada pun kita pergi-pergi tengok orang tu dia punya kelang kabutnya, Allahu Akbar, dia tak angkat dah. Maknanya dia tak buat sunat hai'ah. Dia ambil yang hak rukun saja, iaitu takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan itu, Allahu Akbar, angkat tangan ini, perbuatan mengangkat tangan ini ialah sunat hai'ah. Kalau dia tak angkat pun tak menjadi kesalahan. Ini kita bahas tentang sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Jangan pula malam ni bila kita dengar macam ni, bila kita dengar kata, oh rupanya angkat tangan takbiratul ihram tu cuma sunat hai'ah saja, kita pun dah mula besok dah tak buat dah. Jangan. Ini kita cuma ambil maklum, kita ambil faham berdasarkan ilmu. Kerana apa? Banyak rahsia-rahsia di dalam setiap perbuatan kita. Sekalipun perbuatan sunat hai'ah juga ada rahsia-rahsianya. Dan setiap sunat-sunat yang kita lakukan itu, dia umpama aksesori dalam hidup kita. Macam kita, bila kita pakai, nak pakaian yang cantik, yang wangi, yang baru, yang dah di-iron, baju yang sentiasa kemas, itu aksesori pakaian kita. Rumah kita nak tambah itu, tambah ini. Kereta kita nak tambah itu, tambah ini. Apa tujuannya? Nak cantik.
Tujuannya kita nak tengok kecantikan. Begitulah juga dalam sembahyang ni, nak cantik maka kita kena tambahlah aksesori dalam sembahyang kita tu. Antaranya sunat-sunat hai'ah. Baik. Maka disebutkan tadi, iaitulah mengangkat tangan takbir, mengangkat tangan pada ketika permulaan takbir tahrimnya, takbiratul ihram. Berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan hujung anak jarinya dengan cuping telinga yang di atas, dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya yang di bawah itu. Kemudian diturunkan kedua tangan yang mengangkat ketika takbiratul ihram tadi, ditaruh di bawah dadanya, yakni diletakkan di bawah dadanya. Di bawah dadanya. Di bawah dadanya kat mana ni? Kita letak di antara pusat kita. Antara pusat kita tu. Di bawah dada. Dia termasuk di bawah dada. Adapun letak kat sini dia atas dada. Kan? Ni kita letak di bawah dada. Letak dekat mana? Letak dekat antara pusat kita. Dan digenggamkan tapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. Kita genggam tapak tangan kanan tu pada pergelangan tangan kiri. Itu juga termasuk dalam sunat, perkara-perkara sunat hai'ah. Kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbirnya bersama-sama atas yang dimuktamadkan pada syarah muhazzab dan syarah wasit. Maknanya ada nasnya, ada dalilnya. Maknanya ketika kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu disertakan berjalan tangan kita bergerak tadi, diletakkan pada antara pusat kita itu. Disebutkan dimuktamadkan pada syarah muhazzab dan syarah wasit. Dan keduanya dan setengah daripada sunat hai'ah itu membaca doa iftitah. Kita baca doa iftitah. Permulaan doa iftitah ni tak perlu dimulakan dengan bismillah, tak perlu. Terus kita dengan doanya Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Pastikan bacaan kita dengan betul. Kerana apa? Bacaan itu juga terdapatnya di dalam Al-Quran. Bukan doa semata-mata. Bahkan terdapat di dalam Al-Quran. Maka kita bacalah dengan sebaik-baiknya. Dengan sebutannya, hurufnya, tertilnya. Supaya sembahyang kita itu bertambah cantik. Lagi elok. Doa iftitah itu baca ketika mana tu? Kemudian daripada takbiratul ihram. Kita baca iftitah itu, doa pembukaan pada sembahyang kita sebelum kita membaca Fatihah, tak perlu dengan bismillah. Iftitah, doa iftitah ini juga termasuk dalam sunat hai'ah. Sekurang-kurang doa iftitah itu akmalnya, yakni yang sempurnanya, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang akmal, yang sempurna. Sekurang-kurangnya, paling kurang. Maknanya boleh. Rupanya boleh. Tak perlu nak habiskan iftitah. Boleh sekurang-kurangnya Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa artinya? Yakni Allah Maha Besar, sebesar-besarnya pujian itu bagi Allah, sebanyak-banyaknya. Maha sucilah Allah siang dan malam. Itu maksudnya. Maknanya yang sempurna, sekurang-kurangnya. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu dah memadai, paling kurang dan sempurna. Sebab maknanya Allah Maha Besar, sebesar-besarnya. Pujian itu bagi Allah sebanyak-banyaknya. Allah yang Maha Besar, Allah Maha Besar sebesar-besarnya, dan pujian bagi Allah itu sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah siang dan malam. Dan yang akmalnya itu
Yang sempurnanya lagi bacaan kita sampai habislah, iaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang dan yang akmalnya, yang paling sempurna, bacaan yang selesai habis. Itu sempurna. Artinya aku menghadapkan mukaku untuk Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan mukaku untuk Tuhan yang menjadikan sekalian langit dan bumi dengan keadaan lurus beragama Islam. Dan aku bukan orang yang mempersekutukan Tuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Inilah yang saya sebutkan tadi. Walaupun ianya sunat hai'ah, tetapi banyak rahsia-rahsianya. Terdapat banyak hikmah, banyak rahsianya di dalam sunat-sunat hai'ah ini. Walaupun kita kata sunat hai'ah ini tak perlu ditempel, ditampung dengan sujud sahwi, tetapi banyak rahsianya. Kalau kita nak bahas di sini pada doa iftitah ni panjang. Kerana apa? Kerana di sini semuanya berkaitan dengan akidah kita. Berkaitan dengan tauhid kita. Dengan keyakinan kita dengan Allah. Dengan kepercayaan kita dengan Allah. Dengan keimanan kita dengan Allah. Kalau kita lihat pada bacaan yang awal tadi. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Tidak ada Tuhan, tidak ada benda yang lain, tidak ada makhluk yang lain, tidak ada apapun yang lebih besar kecuali Allah. Sebab itu para ulama meletakkan Allah itu maha besar. Allah maha besar. Bila sebut kata maha ni, tidak ada makhluk yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Hanya sahaja Tuhan kita, yakni Allah. Dia sahaja yang maha besar sebesar-besarnya. Tak ada dah benda lain. Bila tak ada benda lain yang lebih besar daripada Allah, maka kenapa kita masih tunduk kepada dunia ini? Kenapa kita masih tunduk kepada makhluk? Kenapa kita masih tunduk kepada harta pangkat kita? Kenapa kita masih tunduk kepada kepentingan diri kita? Kenapa kita masih tunduk pada hal-hal yang lain? Apa erti kita tunduk pada dunia? Apa erti kita tunduk pada harta? Apa erti kita tunduk pada kedudukan kita, pandangan kawan-kawan, pandangan orang lain terhadap kita? Apa ertinya? Artinya, berapa ramai manusia hari ini yang tunduk dengan segala macam isi dunia itu, sehingga menyebabkan akhirnya ia meninggalkan sembahyang. Inilah hikmah yang tersirat, rahsianya. Bermakna, kita masuk di dalam sembahyang sebagai hambanya yang menunaikan, yang melangsungkan tanggungjawab kita sebagai hamba. Kita mendirikan sembahyang, maka kita telah orang panggil, kita telah berbai'ah. Kita telah melafazkan taat setia kita kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Hanya Allah, Tuhan yang maha besar dan sebesar-besarnya. Maka hari ini aku meletakkan diri aku, perhambaan aku ini kepada Allah. Menghadapkan diri aku ini kepada Allah. Itu rahsianya, hikmahnya dalam sunat-sunat hai'ah. Maka jangan kita abaikan, jangan kita tinggalkan. Begitu juga ulama membahaskan misalan daripada hikmah daripada mengangkat takbiratul ihram. Kan? Maknanya Allahu Akbar itu kita menolak pada segala perkara yang lain selain daripada Allah, maka kita menyahut suruhan sembahyang. Itu rahsianya. Kemudian walhamdulillahi katsira, pujian itu bagi Allah sebanyak-banyaknya, masya-Allah. Pujian kita bagi Allah sebanyak-banyaknya.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalaulah kita wa in ta'uddu ni'matallah, sekiranya kalau kita nak menghitung, nak mengira-ngira nikmat daripada Allah, la tuhsuha, nescaya kita tak boleh, kita tak mampu, nescaya kita tidak boleh nak menghitungnya satu persatu tentang nikmat-nikmat Allah. Sebab itu walhamdulillahi katsira, pujian itu bagi Allah sebanyak-banyaknya. Nikmat yang tak boleh kita nak hitung sebanyak-banyaknya. Nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat kesenangan, nikmat kebahagiaan, bermacam segala nikmat. Maka kalau kita nak menghitung nikmat-nikmat itu, nescaya kita tak mampu. Jangan kita hitung dengan perkara-perkara yang musibah. Bila kita menghitung dengan perkara musibah, sudah tentu mendatangkan sifat orang-orang yang berputus asa dalam diri kita. Kenapa saya kata begitu? Kerana apabila kita menghitung dengan musibah, kita tak boleh nak kita tak boleh nak mengimbangkan emosi kita. Maka sudah tentu kita tidak berpuas hati, kita protes. Kenapa Allah tidak memberi kebahagiaan? Kenapa Allah tidak memberi rezeki? Kenapa Allah tidak memberi aku begitu, aku begini? Sedangkan orang lain dapat nikmat kesihatan, orang lain dapat nikmat kebahagiaan. Kita ni duk nampak nikmat kesihatan, nikmat kesenangan, nikmat kebahagiaan itu pada pandangan kita terhadap orang lain. Sebab itu saya kata tadi, bila kita dalam musibah, sedangkan Tuhan kata la tahzan, innallaha ma'ana, innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala kata jangan kamu sedih, jangan kamu duka cita, sedangkan Allah bersama dengan kamu. Allah bersama dengan kita, orang yang ditimpa musibah. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka jangan kita ambil musibah itu masuk ke dalam diri kita, emosi kita, supaya apa? Supaya kita nak menunjukkan protes kita kepada pemberian Allah tadi. Maka kita protes, sudah tentu kita protes, dan sudah tentu kita tak nampak segala nikmat yang sedangkan Allah kurnia kepada kita. Jadi kita pun protes, kenapa orang lain begitu, kenapa orang lain dapat begini, kebahagiaan begini, sedangkan aku ni sempit, aku susah dan sebagainya, aku sakit dan tidak bahagia dan sebagainya. Sedangkan nikmat, segala puji-pujian itu sebanyak-banyaknya, sedangkan nikmat Allah kurniakan pada kita ni tidak terhitung kiranya. Walaupun Allah beri kita kesakitan, walaupun Allah beri kita kesempitan, walaupun Allah tidak memberi kebahagiaan, tapi Allah memberi nikmat kehidupan. Tidak semua orang dapat melalui nikmat kehidupan. Ada orang umur 40 dah mati, ada orang umur 30 dah meninggal dunia, ada orang umur 20 dah meninggal dunia, dah mati dah. Walaupun dia kaya, walaupun dia bahagia, bahagianya dia, kayanya dia, tapi umur 20 dah meninggal dunia. Qalu inna lillahi, dah mati dah. Kalau kita tengok balik, kita muhasabah balik, barulah seimbang emosi kita. Makna kata nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni sebenar-benarnya banyak. Cuma kadang-kala kita tersalah memikirkan nikmat itu, kita meletakkan pada musibah, bencana, ujian, bala ke atas kita. Maka kita tak melihatlah nikmat tadi. Begitulah juga kalau orang yang miskin. Dia miskin, dia tidak punya harta, dia tidak punya apa-apa, dia miskin. Kerana apa? Kerana dia miskin. Tetapi apa nikmatnya? Orang yang miskin itu nikmatnya ialah orang yang pertama-tama dimasukkan dalam surga Allah, yakni orang-orang miskin. Itu setelah dia mati. Adapun kelebihan di dalam dunia ini, apakah kelebihan orang miskin? Dia tidak punya hutang. Dia tak ada hutang. Kerana apa?
Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dia makan sekadar rezeki yang ada padanya dengan sekadar usaha dirinya. Maka sebenarnya miskin pada pandangan dunia, tetapi ia kaya pada hatinya, pada jiwanya, pada akhiratnya, pada akidahnya, pada dirinya dengan Allah, pada keimanannya dengan Allah. Dia tak pernah berputus asa walaupun dia miskin. Dia tak pernah bersedih walaupun dia miskin. Kenapa? Karena dia bergantung terus kepada Allah. Maka dia melihat nikmat itu sebanyak-banyaknya. Begitulah. Kalau kita nak menghitung nikmat, sudah tentu tak boleh kita hitung. Nikmat kita ni tak sama. Ada orang sihat, tapi umurnya tak panjang. Ada orang sakit, tapi umurnya panjang. Ada juga orang yang sihat, tapi tak ada duit. Ada orang yang sakit, duitnya banyak. Macam-macam lah. Macam kita sekarang, kita rasa Allah dengan musibah, dengan bencana COVID-19 ini. Sudah tentu kita rasa segala-galanya menguji kita. Segala-galanya menguji kesabaran kita. Diuji dengan anak-anak, diuji dengan masalah rumah tangga, diuji dengan diri kita. Kalau dulu kita dengar penceramah beri nasihat waktu kursus sebagai pekerja cemerlang misalnya, penceramah motivasi, penceramah seminar, kursus ini sudah tentu dia bagi tahu apa? Ataupun bos kita sendiri pernah pesan pada kita apa? You datang kerja jangan bawa masalah rumah ke office. Bos kita pesan dekat office ni, kamu datang kerja jangan bawa masalah kamu yang ada di rumah datang ke office. Bila kamu datang kerja, bawa sekali masalah kamu yang ada dekat rumah kamu, dalam keluarga kamu, datang ke office, sudah tentu kamu tak boleh fokus kerja kamu di office. Kamu stres dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita bawa masalah di rumah, mai ke office. Begitu juga bila kita balik ke rumah, isteri kata pada suami, abang jangan bawa masalah di office, bawa balik mai rumah. Sebab apa? Abang stres dekat office, dia punya stres tu dia bawa balik mai ke rumah, dia bergaduh dekat rumah. Kan? Itu dulu. Sekarang ni dah tak jadi macam tu dah. Sekarang ni dah jadi caca marba. Sebab apa? Sekarang ni semua masalah, semua kerja, semua duduk di rumah. Kan? Masalah di pejabat pun duduk di rumah, masalah di sekolah pun duduk di rumah, masalah di mana, semua kita bawa balik duduk di rumah dah hari ni. Maknanya hari ini Allah uji kita dengan wabak penyakit COVID ini, sehingga kan semua masalah sekarang ni dilambakkan dalam rumah tangga kita. Mana kita nak fikir dengan kerja kita, mana kita nak fikir dengan anak isteri kita, mana kita nak fikir dengan ekonomi kita, pendapatan kita, mana kita nak fikir tentang kehidupan kita lagi. Semua dilambakkan pada hari ini. Tapi sebenarnya dalam ujian Allah sedang menguji kita itu ada nikmatnya. Walaupun sedikit pada nilaian akal kita. Apa dia? Allah masih lagi memberi nikmat kesihatan dan kehidupan kepada kita. Ini antara perkara yang kadang-kadang kita tak dapat menilai, yang kadang-kadang kita tak nampak. Susah dalam hal yang lain, sedangkan nikmat kesihatan, nikmat kehidupan masih ada pada diri kita. Anak isteri kita sihat, diri kita pun sihat, anak-anak kita pun sihat. Alhamdulillah. Maknanya itu nikmat. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi nikmat tadi kalau kita nak hitung tak dapat. Banyak sungguh. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Masih dalam doa iftitah. Baik. Apa maknanya? Maha suci Allah, maha sucilah Allah siang dan malam. Kita memuji Allah, maha suci Allah. Kenapa? Karena dengan sifat Allah Tuhan yang maha besar, segala pujian bagi Allah yang tidak terhitung, segala nikmat pemberian Allah
kepada kita pada alam kehidupan ini. Maha suci Allah, kita memuji subhanallah. Allah menjadikan kita siang dan malam. Tuan-puan, walaupun kita dilanda dengan COVID, nak pergi mana-mana kena ikut SOP, tetapi Allah masih lagi memberi peluang kepada kita waktu siang dan malam. Bayangkan disebut dalam hadis tanda-tanda akhir zaman. Disebutkan antaranya dalam hadis, tanda-tanda akhir zaman, hamba yang seringkali dah terbiasa bangun qiyamul lail. Dia bangun qiyamul lail setiap malam, kemudian dia bertemu dengan fajar, bertemu dengan waktu subuh, waktu pagi, bertemu dengan siang hari. Tiba-tiba tuan-puan, suatu masa bila sampai saat waktu yang disebut sebagai hari kiamat, tiba-tiba hamba daripada kalangan hamba yang bangun di tengah malam, yang bangun qiyamul lail, menanti-nanti waktu fajar, waktu subuh, tak datang-datang, tak muncul-muncul. Tunggu, punya panjangnya waktu malam, waktu siang dah tak jumpa dah. Itu tanda-tanda kiamat. Ini hadis yang menceritakan tentang tanda akhir zaman, tanda kiamat. Tapi hari ini, alhamdulillah, Maha suci Allah. Allah masih lagi memberi kehidupan siang dan malam kepada kita. Sebab itu, kita katakan tadi, jangan kita berduka cita dengan apa jua bala musibah yang kita lalui. Kenapa? Kerana masih, subhanallah, masih banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, maka kita masih lagi mampu mengecapinya, melaluinya. Terimalah dengan iman kita, dengan hati kita yang berpaksikan kepada tauhid kita kepada Allah. Yes. Dan yang akmalnya tadi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan mukaku untuk Tuhan. Kita menghadapkan wajah kita. Kita menghadapkan diri kita, wajah kita untuk Allah yang menjadikan sekalian langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ketika aku berdiri menghadap wajahku kepada Allah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan dengan keadaan lurus beragama Islam. Masya Allah. Allah kurniakan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Hari ini Allah kurniakan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang paling besar dalam makna kehidupan kita ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Hari ini Allah menjadikan, hari ini aku menghadapkan diriku, wajahku, mukaku untuk Tuhan yang menjadikan sekalian langit dan bumi. Dengan keadaan diriku ini lurus pada agamaku, yakni agama Islam. Dan aku wa ma ana minal musyrikin, dan aku ini bukan orang yang mempersekutukan Allah, bukan daripada orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Allahu Rabbi. Ini antara nikmat kelebihan kita sebagai hamba-Nya. Kita dikurniakan nikmat agama. Ini satu nikmat yang besar untuk kita. Ada orang yang tidak mempunyai agama. Bahkan kalau ada agama pun, agama yang menyekutukan, yakni menduakan Tuhan. Tak dua macam mana? Tuhan itu macam-macam rupa, Tuhan itu macam-macam bentuk, Tuhan itu macam-macam cara. Adapun orang Islam, Tuhannya hanya satu, yakni Allah. Dia tak ada bentuk, dia tak ada cara, dia tak ada apa, dia tak ada rupa. Macam mana Tuhan agama-agama yang lain. Nampak tak? Baik.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini ikrar kita. Bai'ah kita, ikrar kita. Inna salati, sungguhnya sembahyang aku. Sesungguhnya sembahyangku. Wa nusuki, ibadahku dan ibadahku. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Ini ikrar kita dengan Allah. Ikrar kita ketika mana kita menghadapkan wajah kita, diri kita, dengan keimanan, dengan keislaman, dengan kebersihan. Maka kita ikrar, inna salati, sungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Semuanya itu sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku. Sembahyang kita faham, sembahyang. Ibadah kita faham, ibadah segala perkara, zakat kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, makan kita, tidur kita, semuanya silaturahim kita, semuanya ibadah. Wa mahyaya, yang ini kadang-kadang kita keliru. Wa mahyaya, dan kehidupan kita. Kita hidup ni kerana siapa? Adakah kita hidup kerana dunia? Adakah kita hidup kerana kebahagiaan? Adakah kita hidup kerana manusia? Bila kita masuk dalam sembahyang, maka kesemua kehidupan yang selain daripada Allah tadi, kita menafikan. Inilah ikrar kita. Kenapa? Inilah orang panggil apa? Struktur yang memasak di dalam hati, dalam iman kita. Struktur yang kuat ini membentuk akidah yang sejati, akidah yang kuat. Bahawa kehidupan kita dan mati kita lillahi rabbil alamin, adalah kerana Allah, bagi Allah. Bagi Allah jua. Tidak ada kerana yang lain. Kenapa kamu hidup? Kerana Allah. Mat, kenapa kamu hidup? Aku hidup kerana Allah. Baik kamu mampuslah. Lebih baik kamu pergi mampus. Kerana apa? Kerana kamu tu orang miskin. Kenapa kamu nak hidup? Lebih baik kamu pergi mati. Kerana apa? Kerana kamu banyak hutang. Lebih baik kamu mati. Lebih baik kamu mampus. Kerana apa? Kerana kamu ni hidup pun dah tak guna dah. Duit tak ada, apa hidup susah. Hidup pun berhutang sana, berhutang sini. Hidup kamu ni merana apa semua. Lebih baik kamu mati. Inilah jawapan kita pada diri kita, pada nafsu kita, pada emosi kita. Bahawasanya sempit, susah bagaimanapun, jangan kita bunuh diri kita. Kenapa bunuh diri? Hari ini macam, bukan hari ini, daripada dulu lagi sampai ke hari ini, macam-macam cerita kita dengar tentang bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Kerana tak sanggup lagi nak hidup. Tak sanggup nak berdepan dengan kehidupan yang susah, yang payah, yang sempit dengan hutang, yang macam-macam. Tak sanggup. Lalu kita bunuh diri, bunuh anak-anak kita, akhir sekali baru bunuh kita. Kita bunuh anak, kemudian bunuh isteri, kemudian kita bunuh kita. Kenapa? Kita rasa hidup ni dah tak guna dah. Kenapa? Kerana kita meninggalkan sembahyang. Sebab itu orang yang menjaga, memelihara sembahyang, insya-Allah dia dijamin kehidupannya selamat di dunia dan juga di akhirat. Kenapa? Di dalam ikrarnya dia telah menyebut wa mahyaya, kehidupanku kerana Allah, demi Allah. Aku nak hidup kerana Allah, aku nak mati kerana Allah. Makna kata susah macam mana pun, sakit macam mana pun, aku hidup kerana Allah. Buat apa aku nak takut dengan makhluk? Buat apa aku nak takut dengan COVID-19 ni? Buat apa aku nak takut dengan dunia yang penuh kehidupan yang mewah, yang bermacam-macam, dunia yang punyai pada hari ini, dunia yang merentasi akal kita. Betul tak? Dunia hari ini dunia yang merentasi akal kita. Dulu orang sebut 2020 ni zaman yang paling moden. 2020 ni zaman canggih. Sampai diimpi-impikan, nak berjalan kereta pun nak terbang. Semua nak terbang. Maknanya satu hari jam kita ni macam jam Power Rangers. Kan? Cakap pakai jam je. Hari ni semua itu, realiti itu sedang berlaku.
yang menjangkaui, yang melampaui akal fikir kita. Kenapa? Kita tak pernah terbayang hari ini anak-anak kita bersekolah dalam talian saja, online saja. Pernah kita terfikir? Tak pernah kita terfikir. Sedangkan ibu bapa dah pun membuat persiapan untuk sekolah dan sebagainya. Tiba-tiba anak-anak hanya belajar dengan online sahaja. Ni. Makna kata sungguhlah 2020 ni kan. Makna kata 2020 ni canggih, moden sungguhlah. Tak gaduh pergi sekolah lah. Kena 10 tahun lagi macam ni, sekolah kena tutup. Jadi hospital pula. Pasal apa? Pasal COVID. Inilah ujian Allah. Maka apa pun yang terjadi, hidup kita kerana Allah. Jangan kita takut untuk hidup ni. Jangan kita takut. Kerana apa? Kerana Allah telah menjanjikan nikmatnya kepada kita. Jadi kita dah pun ikrar di hadapan Allah, hidupku dan matiku hanya bagi Allah jua. Bagi Allah jua. Tidak ada kerana yang lain. Rabbil alamin. Tuhan yang mentadbir sekalian alam ini. Kita telah ikrar, kita telah berjanji, kita telah berbai'ah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup aku, mati aku adalah kerana Allah jua yang mentadbir sekalian alam. Rabbil alamin. La syarika lahu, la syarikalah, dan tiada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan yang lain baginya melainkan Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Begitulah aku disuruh dan aku adalah sebahagian dari orang-orang Islam. Ini antara ikrar kita, bai'ah kita di dalam doa iftitah. Dan doa iftitah ini juga tuan-puan termasuk di dalam sunat hay'ah. Adapun sunat ab'ad disebutkan 8 perkara tadi. Apabila kita tertinggal, maka disunatkan kita tempel dengan sujud sahwi. Adapun sunat hay'ah ni banyak. Antaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan perbuatan-perbuatannya sehingga kita meletakkan pada antara pusat kita. Dan yang keduanya ialah bacaan doa iftitah kita. Sebab itu saya katakan tadi, walaupun ianya hanya sunat hay'ah, tetapi ia adalah pelengkap, aksesori yang nak memberi kecantikan, yang nak memberi kesempurnaan pada ibadah sembahyang kita. Maka walaupun ianya sunat hay'ah, sunat yang tidak dituntut, yang tak perlu ditempel dengan sujud sahwi walaupun kita tertinggal, tetapi janganlah kita mengabaikannya. Walaupun sunat hay'ah, kita buat. Kita buat semampu mungkin, seboleh mungkin. Kenapa? Kerana di sana terdapat banyak rahsia-rahsia, hikmah-hikmah yang mengajar ataupun yang memberi kesan tarbiyah di dalam jiwa kita, dalam keimanan kita, dalam hati kita. Kerana dengan tarbiyah dalam sembahyang itu akan membentuk jati diri seorang Muslim, akan membentuk peribadi kita sebagai seorang Muslim. Supaya iman kita bertambah, Islam kita kukuh, mudah-mudahan hidup kita tidak gentar dengan segala dugaan ujian ini, dan biarlah hidup kita kerana Allah, mati juga kerana Allah, dan begitulah apa jua yang kita lakukan, sembahyang kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita, seperti mana kita ikrarkan, kita lafazkan, kita taat setia kita dengan Allah. Baik, itu yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiga, kemudian daripada membaca iftitah, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Kita membaca ta'awuz sebelum membaca suratul Fatihah, maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah ini, ta'awuz ini tak perlu membaca dengan suara lantang. Hanya sekadar suara yang orang kata apa? Yang perlahan saja. Bukan dengan suara yang lantang. Baik. Insya-Allah kita akan sambung pula
pada sambungan sunat hai'ah yang keempat pada bulan yang akan datang, insya-Allah yang saya fahamkan pada 28 Februari 2021 insya-Allah kita akan sambung dengan menggunakan kitab Munyatul Musalli, idaman orang yang salat. Mudah-mudahan dengan kitab ataupun dengan kuliah online kita pada malam ini melalui FB Live page daripada Surau Al-Jannah, Bandar Rimbayu, Kota Kemuning, mudah-mudahan akan membentuk jati diri kita peribadi, kita akhlak kita melalui sembahyang seperti mana dalam kitab yang kita belajar ini ialah idaman orang yang solat, akan membentuk jati diri kita peribadi kita, akhlak kita melalui sembahyang ini akan menjadikan kita hambanya yang lebih kuat, bukan lemah. Dalam situasi kita diuji pada hari ini, mudah-mudahan kita semakin kuat, bukan lemah, dan kebergantungan kita kepada Allah semakin utuh, bukan juga lemah, tetapi semakin hari semakin bertambah iman kita, semakin hari semakin bertambah amal kita. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua para pelajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pendengar yang sudi bersama-sama pada malam ini untuk kita bermuzakarah, untuk kita saling belajar, mempelajari, dan untuk kita melengkapkan ibadah sembahyang kita. Dan terima kasih semua. Mudah-mudahan sama-sama insya-Allah kita akan bertemu lagi, dan kita berdoa kepada Allah agar kita semua diberi kesihatan yang baik. Semoga kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memelihara kesihatan kita, Allah memelihara kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua terpelihara daripada wabak penyakit yang tersembunyi yang kita tak nampak ini insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, teruskan amal ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma bihaqqil Fatihah wa binuril Fatihah as'aluka an tarzuqna sihhata fid din wad dunya wal akhirati ya farjal hammi wa ya kashifal ghammi ya man 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i wan niqam idfa' 'anna ya Allah, idfa' 'anna ya Allah, idfa' 'anna ya Allah كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. اللهم جملنا بالصحة والعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا في الدنيا من مجيبات الندامة في الحال والمائل إنك السميع الدعاء. وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam. Insyaallah sama-sama semua.